A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba respon sikit macam mana? Ada dengar suara, ada clear? InsyaAllah untuk memberkati majlis kita pada malam ini, sama-sama kita memulakan ianya dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Harus ditanam semangat muhibbah agar ukhuwah menjadi kukuh. Kuliah Tibun Nabawi pada malam ini Ustaz mulakan dengan kalimat thayyibah. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam tahiyatan thayyibatan mubarakatan min indillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Tuan Ahmad Zakir ya, yang telah menjemput Ustaz untuk berkuliah secara FB Live pada malam ini menggunakan page Surah An-Nur section 20. Minta maaf atas keterlewatan ya, atas masalah teknikal sedikit, sebab tadi Ustaz nak cuba buka, Ustaz tak tahu mana buttonnya. Masa pun berlalu berjalan, akhirnya Alhamdulillah jumpa juga ya. Allah permudahkan Alhamdulillah. Yang Ustaz hormati lagi Ustaz kasih seluruh ahli jawatankuasa Surah An-Nur section 20, dan Ustaz sayangi seluruh jemaah ya, penuntut-penuntut ilmu ya, murid-murid ya, jemaah Surah An-Nur ya section 20 yang sentiasa dalam rahmat dan perlindungan Allah hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur yang tak terhingga. Marilah bersama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kurniaannya yang melimpah-limpah, yang mencurah-curah, yang tak terhitung jumlahnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya, dalam surah Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maksudnya, dan jika kamu nak menghitung nikmat-nikmat Allah, nescaya kamu takkan mampu untuk menghitungnya. Limadha? Why? Kenapa? Dek kerana terlalu banyak, teramat banyak, tak terkira banyak nikmat-nikmat yang Allah kurniakan buat kehidupan kita di dunia ini, apatah lagi nikmat-nikmat yang bakal dianugerahkan olehnya untuk kita nanti di syurganya, di hari akhirat nanti, iaitulah syurga yang tertinggi, Jannatul Firdaus. Allah merzaqnal Jannatul Firdaus. Ya Allah Tuhan kami, rezekikanlah kami semua dengan syurga Firdausmu. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi nikmat Allah tu tak terhingga ya. Masya Allah ya. Allah uji kita hari ini ya. Hari ini perangkaan apa, indeks apa, ataupun nak sebut apa, piawaian apanya yang menunjukkan mereka yang positif COVID hari ini 11,000 lebih ya, melepasi angka 10,000. Masya Allah ya. Namun kita tetap kena bersyukur ya, subhanallah. Sebab apa? Allah bagi nikmat lama dah ya, sejak kita lahir ya, sampai tahun lepas tak pernah ada wabak COVID ya. Allah baru timpakan pada kita lockdown bermula 18 Mac tahun lepas ya, hingga ke saat ini ya. Masya Allah, kita masih berada dalam suasana PKP. Masya Allah ya. Allah uji
Betul, satu bentuk musibah ujian. Namun kita muhasabah balik, Allah dah bagi nikmat, bagi keamanan, bagi kesejahteraan ya, bagi kesihatan ya dekat negara kita ni ya. Dah berapa puluh tahun dah. Kalau Ustaz umuskan dah 48 tahun ya. Maknanya selama tempoh 46, 47 tahun itu kita sejahtera ya, tak ada sebarang wabak, masya-Allah kita aman, damai sentosa. Allah baru timpakan sekarang ya, sekarang masya-Allah. Sebab itu kalau kita ditimpa satu musibah, ujian apa semua, kita kenangkan balik nikmat-nikmat yang Allah telah bagi pada kita. Ya, Allah, ya. Allah bagi ujian tu sikit je sebenarnya berbanding dengan nikmatnya, ya. Masya-Allah, ya. Sebab itu dalam Islam kita tak boleh berputus asa. La tayasu min rahmatillah. Dalam ayat yang lain, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah, ya. Kadang-kadang orang tu dia ahli maksiat, ya, ahli maksiat sepanjang hidup, ya. Akhir sekali bila mungkin dia ada satu kesedaran tu, tapi dia malas nak taubat. Dipikir dosa aku dah berlambak-lambak, dah menggunung tinggi ya, dah sebanyak buih di lautan. Mana mungkin Allah nak ampunkan dosaku. Tak boleh begitu. Itu maknanya dia telah putus harap dengan Allah. Dia telah berputus asa daripada rahmat Allah. Tak boleh ya, tak boleh begitu. Orang Islam sama sekali tidak boleh berputus asa ya. Biar dosa kita sebanyak kapal di lautan, biar dosa kita sebanyak kapal Titanic ya, ataupun kapal kargo ke, tak kira kapal apa, namun ya pengampunan Allah itu seluas lautan. Allahu Akbar ya, subhanallah. Jadi kita kena jadi hamba Allah yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur dengan nikmatku, kata Allah, nescaya akan aku tambahkan lagi nikmat-nikmatku kepadamu ya. Nikmat apa tu? Kalau kita ditimpa kesakitan, ujian, musibah dan sebagainya, nikmat iman ya, kita rasa kemanisan iman ya, dapat kelazatan iman. Allah, hati kita tenang walaupun zahir orang tengok kita ni macam ditimpa bebanan yang sangat berat zahir, tapi dalam kita tenang. Itu nikmat ya, subhanallah. Maksudnya kalau kita bersyukur ya, Allah tambahkan lagi nikmat pada kita, utamanya nikmat kemanisan iman tadi yang sangat-sangat susah kita nak perolehi ya. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi jika kamu kufur, kamu engkar, kamu tak bersyukur, ingatlah sesungguhnya azab aku teramat-amatlah pedih. Allahu Akbar ya. Ustaz teringat ya satu nasyid itu yang disebut oleh Rahmat Asri Rabbani ya, waktu hayatnya pernah beliau menyebut, nikmat ditambah bagi yang syukur, azab disedia bagi yang kufur, rezeki melimpah, beringatlah agar tiada hilang keberkatannya, berzakatlah, mendermalah, moga bersih harta yang tersimpan, ia menjamin sejahtera bahagia di dunia akhirat ya, subhanallah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sidang jemaah, khususnya surau An-Nur section 20 yang sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah ya, subhanallah. Baik, sebenarnya kehidupan kita ini sangat memerlukan subhanallah ya. Okey, sangat memerlukan keseimbangan ya, keseimbangan. Apabila hilangnya keseimbangan, maka lahirlah kepincangan. Kita perlu seimbang. Bila keseimbangan tak ada, maka lahirlah kepincangan ya. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar ya. Maksudnya sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, juga silih pergantian malam dan siang ya, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memikirkannya.
Iaitulah orang-orang yang sentiasa berzikir ataupun mengingati Allah sambil berdiri dan duduk, juga dalam keadaan berbaring. Seraya mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi sambil mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menjadikan ini sia-sia. Maha suci Engkau, wahai Allah. Maka peliharalah kami daripada azab seksa api neraka." Ya. Subhanallah. Jadi kalau kita lihat ayat ini, Allah menyebut pada penciptaan langit dan bumi. Jadi ada langit, ada bumi. Jadi berlakulah keseimbangan. Dia tak mungkin terjadi langit saja tanpa ada planet-planet, ataupun ada bumi tanpa ada langit. Dia ada keseimbangan di situ. Lepas tu waqtilah fil laili wan nahar, ya. Silih pergantian malam dan siang. Maksudnya ada malam mesti ada siang. Ada siang mesti ada malam. Dia tak boleh siang aja tanpa ada malam, ya. Dia tak boleh malam je tanpa ada siang, ya. Masya-Allah, itu disebut sebagai keseimbangan, ya. Sebab itu Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ja'alna an-nahara ma'asya. Kami jadikan siang tu sebagai kehidupan, ya. Wa ja'alna al-laila libasa, ya. Dan kami jadikan malam itu sebagai pakaian. Masya-Allah, ya. Jadi siang tu sebagai penghidupan, mana kita cari nafkah, kita bekerja dan seumpamanya, ya. Maka malam pula Allah sebut wa ja'alna al-laila libasa, aku jadikan malam tu sebagai pakaian. Maknanya malam tu pakaian, tempat kita nak berehat. Siang kita dah penat bekerja, malam tentu kita nak berehat. Jadi ada keseimbangan. Jadi manusia ni dia bukan macam robot, ya. Mungkin dia boleh kerja terus-menerus sampai semasa jam juga. Macam tu juga manusia. Jadi kita, masya-Allah, kena ikut fitrah, ya, yang telah Allah takdirkan, ya. Allah ciptakan. Subhanallah. Itu disebut sebagai keseimbangan, ya. Bahkan hidup dunia juga kita perlu ada keseimbangan antara dunia dan akhirat, ya. Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa bataghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah kurniaan Tuhanmu yang banyak untuk negeri akhiratmu. Akan tetapi jangan lupa bahagian dunia kamu. Masya Allah, ya. Walaupun kita beribadah, ya, Masya Allah, kita nak raih anugerah Allah yang banyak di negeri akhirat. Maksudnya berupa pahala-pahala sebagai bekal yang akan kita bawa, ya, pada hari yaumala yanfa'u malun wala banun, ya, hari yang tidak memberi manfaat olehmu akan harta benda dan anak pinak, melainkan mereka yang datang bertemu dengan Allah membawa hati yang sejahtera, ya. Walaupun kita pulun untuk beribadah, Masya Allah, sekarang ni dah masuk Zulhijjah, ya. Masya Allah. Jadi awal Zulhijjah ni sampai ke Raya Haji nanti, Masya Allah, 9 Zulhijjah, itu waktu-waktu yang semua kebajikan, semua kebaikan yang kita lakukan dilipat kali gandakan pahala-pahalanya. Subhanallah, ya. Masya Allah. Siapa mampu berpuasa tu, ahlan wa sahlan, tafadhol, dipersilakan, ya. Siapa yang mungkin ada duit lebih, bantu. Sekarang musim-musim Covid, ya, musim-musim pandemik ni ramai orang susah, ya. Cuma kadang-kadang mereka malu nak menyatakan kesusahan mereka. Jadi terutama jiran-jiran kita, terutama qarabah kita, maksudnya kaum keluarga kita, adik-beradik kita, macam mana mak ayah kat kampung, tanya khabar mereka. Kalau ada susah, kita bantu mereka, hulurkan bantuan dengan seikhlas hati, ya. Lepas tu cari pula yang terdekat lepas keluarga, jiran tetangga kita yang ada kat keliling kita, berdekatan dengan kita, kita utamakan. Jangan kita nampak yang jauh nun, tapi adik-beradik ke bulu kat kampung kita tak peduli, ya. Kita hantar segala misi kemanusiaan bantuan nun sampai overseas, tapi mak ayah kita kat kampung kelaparan, ya, kita tak peduli. Wal'iyadzubillah, tak boleh begitu, ya. Utamakan terdekat dahulu, baru pergi yang jauh. Tapi kalau yang terdekat semua okey, semua kata orang Arab tamam, ya. Maksudnya semua okey, semua sempurna, semua berkecukupan, maka tak ada masalah, ya. Kita carilah sasaran-sasaran kita untuk membantu, ya, misi kemanusiaan dan sebagainya. Musim-musim sekarang ni, Masya Allah, ya, sangat-sangat menyedihkan, ya. Yang makan gaji, yang kerja government, orang kata gomen, okey lagi, ya, cukup bulan, cucuk ATM dapat gaji, ya, ataupun masuk dalam akaun kita, ya. Tetapi yang bekerja sendiri, ya, yang meniaga, yang buat perusahaan sendiri, bisnes sendiri, meniaga kecil-kecilan dan sebagainya, Masya Allah, ya. Jadi
kita kena redha ya, kena sabar dan redha untuk meraih anugerah Allah ya. Sebenarnya dengan kita sabar tadi Allah bagi pahala ya, Allah bagi pahala yang banyak ya. Dan dengan kita sabar atas segala bentuk ujian, Allah akan menghapuskan segala dosa-dosa kita yang lalu. Allahu akbar ya, masya-Allah. Hati ni kena sentiasa kita ikhlas, kena sentiasa bersangka baik dengan Allah ya. Sebenarnya pernah tengok tak kalau kita tengok duit shilling kan? Duit shilling tu dia ada dua muka je. Muka yang sebelah tu mungkin gambar, kalau yang dulu tu gambar bangunan parlimen tu, sebelah tu gambar 50 sen ke ya, 20 sen ke 10 sen ya. Dia lebih kurang kehidupan tu begini ya. Kadang-kadang okey, ini duit shilling, kita nampak muka depan ni, kita nampak musibah-musibah, ujian, benda yang negatif. Tapi sebenarnya kalau kita balikkan belakang dia tu, semua benda-benda yang positif ya. Kita kena yakin dan percaya ujian yang Allah timpakan sekarang ni sebenarnya Allah nak bagi kebaikan yang banyak untuk kita. Allahu akbar ya. Subhanallah, itu antaranya. Baik. Jadi kalau kita lihat Allah kata carilah kurniaan Tuhanmu yang banyak untuk negeri akhiratmu, akan tetapi jangan kamu lupa bahagian dunia kamu. Allah kata jangan lupa. Tak boleh kita bertapa, kita beruzlah ya, kita bertakarub sampai kita tinggalkan dunia, tak boleh ya. Kita kena seimbangkan. Allah kata wala tansa nasibaka minad dunya, akan tetapi jangan lupa bahagian dunia kamu. Tak boleh. Sebab apa? Sebab kita hidup dekat dunia ya. Ad-dunya jisrul akhirah. Dunia itu jambatan menuju ke hari akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia merupakan ladang cucuk tanam yang mana hasilnya akan kita tuai di hari akhirat nanti ya. Tapi tak boleh kita tumpukan dunia atau dunia sampai kita melupakan akhirat. Tak boleh pula. Itu lagilah tak boleh ya. Kita tumpu dunia, kejar dunia tanpa kita melupakan akhirat, meninggalkan akhirat, tak boleh, sama sekali tak boleh. Jadi kena seimbang ya, kena seimbang antara kedua-duanya sekali ya. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah untuk dunia kamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, dan beramallah untuk akhirat kamu seolah-olah kamu akan mati esok hari. Allahu akbar ya. Jadi hadis ini berupa kata-kata motivasi untuk kita sebagai insan ya. Maknanya bila kita buat sesuatu urusan dunia, kita pulun betul-betul. Ya, supaya kita berjaya. Manjada wajada. Siapa yang berusaha bersungguh-sungguh, dia pasti akan berjaya. Namun dalam masa yang sama Nabi sebut wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah untuk akhirat kamu seolah-olah kamu akan mati esok hari. Untuk apa? Supaya kita lebih khusyuk dalam beribadah, kita fokus, kita beri tumpuan ya. Masya-Allah. Jadi bila kita solat tu seakan-akan kita fikir barangkali inilah solat terakhir. Masya-Allah, kita fikir begitu. Bila bulan Ramadan pula kita berpuasa, kita fikir barangkali inilah puasa terakhir untuk aku. Bila kita fikir begitu, maknanya kita akan buat ibadah tu sepenuh hati ya. Kita akan fokus, kita akan bagi tumpuan, kita akan bersungguh-sungguh. Allahu akbar ya. Ini satu motivasi ya. Masya-Allah ya. Itu antaranya. Dan Ustaz ada dapat satu formula ya daripada Ustaz Abdul Hadi Bakri ya. Formulanya Umi. Ni formula bagaimana kita nak berjaya dunia akhirat. Formula bagaimana kita nak berjaya dunia akhirat. Formula tu ada pada kalimah Umi, UMI. U yang pertama apa? U yang pertama iaitu ubudiyah ya. Ubudiyah ni maknanya ibadah ya. Sebagaimana Allah ciptakan manusia, matlamat utamanya wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Dan tidak sekali-kali aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah akan daku ya. Maknanya bila kita buat apa juga perkara-perkara yang baik, pekerjaan-pekerjaan yang baik ini mesti kita niatkan lillahi ta'ala, kerana Allah. Jadi bila kita melakukan satu pekerjaan itu kerana Allah, maka dia menjadi ibadah.
Apabila dia menjadi ibadah, maka kita akan mendapat pahala, ya. Masya Allah. Maka tak sia-sialah semua pekerjaan kita. Itu you yang pertama, ya. Kita buat semua pekerjaan kerana Allah. You yang apa tu? Umi. M. Yang kedua tu apa dia? M tu mas'uliyah. Mas'uliyah. Apa makna mas'uliyah? Tanggungjawab. Masya Allah. Bila kita diberi sesuatu amanah, ya, kita pikulnya dengan penuh rasa tanggungjawab. Kita galasnya dengan penuh rasa tanggungjawab. Bahawasanya kita merasakan apa yang kita buat itu akan dipersoal di hari akhirat. Kita tak akan terlepas begitu saja. Bahkan di dunia ini ada malaikat raqib atid, ya, akan mencatat, ya, malaikat kanan kiri ni ada, dia mencatat. Buat baik dia catat pahala. Buat kejahatan dia catat dosa. Masya Allah. Dan itu yang disebut sebagai mas'uliyah. Ada perasaan tanggungjawab tadi, tanggungjawab. Masya Allah, ya. Jadi bila ada perasaan itu, sudah tentu kita tak akan lari daripada landasan kebenaran, ya. Tak akan menyeleweng, ya, dan sebagainya. Sebab kita merasakan ada yang memerhati kita. Kemudian I. U tadi ubudiyah, M tadi mas'uliyah. Ya. I, apa dia I? I itu itqan. Apa makna itqan? Itqan maknanya tekun, ya, tekun. Masya Allah, ya. Sabda Rasulullah SAW, Inna Allah Ta'ala yuhibbu abdan idza amila amalan ayyutqin. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu menyukai hamba-hambanya, yang mana apabila hamba-hambanya itu melakukan sesuatu pekerjaan, dia melakukan dengan penuh tekun. Maksudnya dia melakukan dengan sepenuh hati. Dia melakukan bersungguh-sungguh. Subhanallah, ya. Sebab itu disebut manjada wajada. Siapa bersungguh-sungguh dia pasti berjaya. Masya Allah, ya. Barang sesiapa yang menanam benih kemalasan, maka dia akan menuai hasil kegagalan. Barang sesiapa yang menanam benih kerajinan, maka dia akan menuai hasil kejayaan. Allahu Akbar, ya. Jadi di sinilah lahirnya konsep takwa tadi. Kita berusaha, ya, bersungguh-sungguh, kemudian kita berdoa, kemudian kita serahkan usaha dan doa itu kepada Allah Ta'ala. Allahu Akbar, subhanallah. Itulah tips kejayaan dunia akhirat, ya. Ada pada kalimah tadi, Umi, U-M-I. Ya. Ustaz ulang balik. U tadi ubudiyah. Maksud kita buat semua pekerjaan itu kerana Allah Ta'ala. Jadi baru dikira sebagai ibadah dan dapat pahala. Tak sia-sialah maknanya. M yang tengah-tengah tu apa dia? M tu mas'uliyah, tanggungjawab. Bila kita buat satu pekerjaan ada rasa tanggungjawab, kita akan menyeleweng. Kita akan buat betul-betul, ya. U-M-I. I itu apa? Itqan. Itqan ni bahasa Arab, ya. Bahasa Melayu maknanya tekun. Kita buat bersungguh-sungguh, sepenuh hati, tekun, fokus dan sebagainya. Masya Allah. Ada 3 ni kita akan berjaya dunia akhirat, insya-Allah, ya. Baik. Okey. Jadi itu semua Ustaz sebut tadi berkaitan dengan keseimbangan. Tetapi bila keseimbangan itu hilang, maka akan terbitlah, terpancarlah, lahirlah kepincangan, ya, kepincangan. Allahu Akbar, ya. Okey, contoh, ya, dari sudut kesihatan, ya. Baik. Kalau hormon kita seimbang, sihatlah kita, emosi kita stabil. Tapi bila hormon kita dah tak seimbang, maka mungkin emosi pun jadi tak stabil, nak marah aja, itu ini dan sebagainya. Penting kan keseimbangan? Kita makan. Kalau kita makan makanan yang seimbang, insya-Allah kita sihat. Tapi kalau makanan kita dah tak seimbang, manisnya lebih, ataupun masinnya lebih, mungkin mengundang mudarat. Jadi bila hilang keseimbangan, akan lahirlah pula kepincangan, ya. Contoh dalam rumah tangga, ya. Rumah tangga kalau seimbang, suami, isteri, anak-anak, ya, semua ada persefahaman, semua hormat menghormati, tolong menolong, saling kasih mengasihi, Masya Allah, ya, maka harmonilah rumah tangga. Tetapi kalau rumah tangga tu dah hilang keseimbangan, ya, macam-macam bentuklah hilang keseimbangan, maka berlakulah kepincangan dalam rumah tangga yang membawa kepada keruntuhan rumah, hilang seimbang, ya.
Macam hari ni kan ada orang sampai bunuh diri ya, cari jalan pintas bunuh diri sebab tak sanggup mungkin hadapi masalah kehidupan dan sebagainya. Sebab apa jadi begitu? Sebab dia hilang keseimbangan. Jadi keseimbangan tu sangat perlu ya antara mental, physical, spiritual dan juga kerohanian ya. Subhanallah. Contoh ya, satu ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Maksudnya telah nyata kerosakan di daratan dan di lautan ya, akibat hasil daripada kerja-kerja yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia ya. Allahu akbar. Liyuziqahum ba'dallazi amilu, supaya dirasakan azab ataupun seksaan ke atas mereka dengan sebab apa telah mereka lakukan. Seakan-akan Allah nak menempelak umat manusia. Allah kata alam ni rosak, korang punya pasal lah, korang punya pasal lah. Macam tu, seakan-akan begitu ya. Masya Allah. Walaupun semuanya itu ketentuan Allah ya. Ujung ayat tu disebut la'allahum yarji'un, mudah-mudahan kamu kembali. Maksudnya kembali kepada Islam, kembali kepada Allah, kembali kepada jalan. Subhanallah. Contoh ya, Allah bagi perumpamaan berkaitan dengan fil barri wal bahara, daratan dan di lautan, alam ya. Contoh ya, subhanallah, bila hutan ditebang sewenang-wenangnya, semahu-mahunya ya, tanpa dilakukan penanaman semula dan sebagainya, maka berlakulah hakisan tanah ya, banjir sana sini dan seumpamanya. Sebab asalnya pokok tu dia sebagai kawasan tadahan hujan, dia menyimpan air, akar-akar dia menyimpan air ya, subhanallah. Maka bila pokok semua dah ditebang semahu-mahunya, berlakulah banjir sana sini ya, kawasan tadahan hujan ya, penyimpanan air itu dah tak ada ya. Begitu juga hakisan tanah dan sebagainya. Kita lihat lagi pokok ni, dia fungsi utamanya melakukan proses fotosintesis ya. Sebab bila kita bernafas, manusia dan haiwan, kita menyedot oksigen. Oksigen kita sedot akan berlaku pertukaran gas dekat paru-paru, lalu kita hembus atau kita lepaskan semula gas karbon dioksida. Karbon dioksida yang dilepaskan oleh pernafasan manusia dan haiwan tadi akan disedot oleh pokok. Pokok pun ada bernafas juga, tapi pernafasannya disebut sebagai proses fotosintesis, iaitulah proses membuat makanan oleh tumbuhan hijau dengan kehadiran cahaya, air, karbon dioksida dan juga klorofil. Jadi pokok sedut semua karbon dioksida tadi, lalu pokok melepaskan apa? Oksigen. Oksigen dilepaskan tu manusia sedut. Manusia pula melepaskan karbon dioksida disedut oleh pokok. Begitulah kitarannya tadi ya. Tetapi apabila pokok yang merupakan sumber oksigen terbaik tadi semua dah ditebang semahu-mahunya, sewenang-wenangnya, sampai dah tak ada pokok lagi sebagai contoh, maka dunia ini menjadi panas ya. Hilanglah keseimbangan ya. Maka karbon dioksida yang dilepaskan tadi tak dapat nak dikitar semula. Masya Allah. Maka bumi menjadi panas. Kehidupan pun jadi tak sihat. Masya Allah. Sebab hilang keseimbangan. Ya. Contohnya bila manusia melakukan pembakaran secara terbuka. Hutan dia bakar, belukar dibakar dan sebagai sesuka hati kan. Maka berlakulah pencemaran alam. Jerebu. Jerebu. Bukan kabus. Zaman dulu masa usaha kecil-kecil tu kabus. Ya. Kabus. Seronok. Ya. Kabus. Tapi zaman sekarang macam kabus tapi panas, dia tak dingin macam kabus ya. Itulah jerebu, pencemaran ya. Bahasa Arab sebut talawuth ya, pencemaran. Contoh lagi, bila gunung ganang yang Allah sifatkan wal jibala autada. Gunung ganang itu Allah ciptakan sebagai pasak, sebagai konkrit ya. Masya Allah. Sebagai apa lagi nak sebut? Piling ya. Jadi bila gunung ganang bukit-bukit tu ditarah, bahkan digondolkan, diratakan atas nama pembangunan tadi, maka hilanglah piling, hilanglah konkrit. Maka tak mustahil lah ya, dunia ni bergegar, bergoncang, sana sini berlaku gempa bumi, itu ini dan sebagainya. Tak pelik, sebab dah hilang keseimbangan. Allahu Akbar ya. Contoh dengan ilmu yang Allah berikan kepada manusia, manusia mampu menghasilkan ciptaan-ciptaan moden. Dan sebahagian tu akan melepaskan gas-gas CFC ataupun kita sebut klorofluorokarbon ya. Jadi klorofluorokarbon akan naik ya, sampai ke permukaan angkasa, lalu dia akan menghakis lapisan ozon ya. Lapisan ozon itu Allah ciptakan fungsinya untuk menafis pancaran ultraviolet, ultra lembayung ataupun ultra ungu ya.
daripada matahari. Jadi bila lapisan ozon yang fungsinya menapis tadi sudah terhakis kerana CFC yang manusia cipta tadi, dia semakin menipis, akhirnya pancaran ultra lembayung tadi dapat menembusi bumi. Bila pancaran itu menembusi bumi, bumi menjadi panas. Bila bumi menjadi panas, maka air batu dekat kutub utara dan kutub selatan, di Arktik dan Antartika, maka air batu itu mencair. Bila air batu mencair, maka terjadilah peningkatan paras air dekat muka bumi. Bila berlaku peningkatan paras air dekat muka bumi, maka terjadilah pemeluapan awan sana sini. Awan pun berkepul-kepul banyak, ya. Akhirnya terjadilah hujan di sana sini dan berlakulah banjir, ya. Tempat-tempat yang dulu tak pernah banjir, hari ini dah banjir. Banyak tempat-tempat yang banjir dan sebagainya. Jadi Allah kata semua kerosakan yang berlaku ini korang punya pasal lah. Sebab tangan-tangan korang, kejahatan korang ni. Allah nak mempelak umat manusia. Masya Allah. Ya, yang begitu rakus tadi, ya. Ustaz teringat, ya, satu nasyid, ya. Allahyarham Ustaz Asri Rabbani. Sebab Ustaz meminati beliau, ya. Masya Allah. Dia kata apa? Huru hara berlaku di mana-mana, krisis terjadi di setiap tempat dan masa, peperangan menggila, membunuh nyawa, merosakkan harta, kemiskinan, kemelaratan di merata-rata. Di mana pergi hidup dalam ketakutan, kerana manusia telah ganas macam haiwan, bahkan kejahatan manusia lebih berbahaya. Dengan akalnya manusia merosak dan memperdaya. Wahai Tuhan kami, kasihanilah kami ini. Jangan biarkan kami dalam derita lagi sengsara. Seorang penyelamat datangkanlah segera, membawa rahmat dan karamah juga berkatnya. Subhanallah, ya. Agaknya barangkali yang dimaksudkan oleh penasihat-penasihat ini suatu ketika dahulu, barangkali seorang pembela akan datang tu, akan lahir tu siapa? Mungkinlah Imam Mahdi Al-Muntazar, ya. Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Subhanallah, ya. Itu kita kena percaya. Allahu Akbar. Ya, tuan-tuan, perempuan, hadirin hadirat, muslimin muslimah, sidang jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi kehidupan ini sangat perlu keseimbangan dunia akhirat. Bila ada keseimbangan, maka lahirlah kesejahteraan. Bila hilang keseimbangan, maka lahirlah kepincangan, kerosakan, kefasadan, ya, keruntuhan dan sebagainya. Allahu Akbar, ya. Sebab itu keseimbangan itu sangat perlu, ya. Perut bila lapar dia nak makan. Makanan untuk perut apa? Nasi, roti, kuih, buah-buahan, sayur-sayuran, ya, dan sebagainya. Makan, minumlah. Tapi hati kita pula bila dia lapar, dia nak makan juga. Jangan biar hati kita kelaparan. Jadi makanan untuk hati ialah zikir. Ikan tanpa air dia akan mati. Begitu juga hati tanpa zikir dia akan mati, ya. Masya Allah. Jadi makanan untuk hati ialah zikrullah, ya. Salah satu bentuk zikir itu majlis ilmu, yang seperti kita sedang melaluinya sekarang ini, insya Allah, ya. Ini semua disebut sebagai majlis zikir yang mampu merawat dan mengubati hati-hati kita yang keras, yang rakus, yang degil, ya. Allahu Akbar, ya. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan, ya, Allah bagi keseimbangan dalam kehidupan kita dunia akhirat, insya Allah. Baik,
muka Ustaz nak baca sedikit hadis ya. Sedikit hadis berkaitan dengan tajuk perubatan Islam. Hadis agak panjang, dengar sajalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ani ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala lamma hudira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fil baiti rijalun fihim Umar ibn Khattab qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam halumma aktub lakum kitaban la tadillu ba'dahu faqala Umar inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad ghalaba alaihi al-waja'u wa indakum al-Qur'an hasbuna kitabullah fakhtalafa ahlul baiti fakhtasamu minhum may yaqulu qarribu yaktub lakum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kitaban lan tadillu ba'dahu wa minhum may yaqulu ma qala Umar falamma aktsaru lagwa wal ikhtilafa 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qumu qala Ubaidullah fa kana an-nabiy Abbas yaqulu inna raziyata kullar raziyati ma hala baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina ay yaktub lahum dzalikal kitab min ikhtilafihim wa laghatihim. Ya, agak panjang hadis ini. Subhanallah. Baik. Jadi makna hadis ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir kewafatannya, di rumah baginda hadir beberapa orang sahabat termasuk Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nabi berkata, marilah aku ingin menulis untuk kamu satu wasiat supaya kamu tidak akan sesat selepas kematianku. Lalu Umar berkata, Nabi telah dibelenggu kesakitan, sedang pada kita telah pun ada Al-Quran. Cukuplah Al-Quran itu untuk kita. Maka berlaku pertikaian antara orang-orang yang hadir di rumah Nabi itu. Sebahagian berkata, hampirilah kepada Nabi supaya ia dapat menulis untuk kamu satu pesanan yang kamu tidak akan sesat selepas kematiannya. Sebahagian lagi berkata, sebagaimana yang dikata oleh Umar, apabila banyak bercakap sia-sia dan bertikai di hadapan Nabi, baginda pun berkata, bangunlah kamu sekalian. Ubaidillah rahimahullah menceritakan, Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, satu musibah besar, yakni satu kerugian besar apabila Nabi terhalang dari menulis untuk mereka wasiat tersebut disebabkan pertikaian dan cakap-cakap kosong mereka. Sahih Al-Bukhari dalam kitab Al-Marda. Ya, agak panjang hadis ini, subhanallah. Baik, kita lihat ulasan berkaitan dengan Tibbun Nabawi ya. Dapat diambil pengajaran dari hadis ini bahawa di antara adab yang perlu dijaga oleh orang yang menziarahi pesakit ialah jangan duduk lama-lama di hadapan pesakit sehingga merimaskannya, dan jangan bercakap di hadapannya perkataan-perkataan atau ucapan-ucapan yang menimbulkan tekanan kepadanya. Ya, ini dipetik daripada kitab Fathul Bari. Baik, yang kedua kita lihat, menurut Imam Ibnu Hajar rahimahullah, kesemua adab-adab menziarahi pesakit ada 10. Ada 10 adab-adab menziarahi pesakit ya. Yang pertama, jangan berdiri menghadap pintu ketika meminta izin untuk masuk ke dalam rumah pesakit. Maksudnya kalau kita nak masuk ke rumah pesakit itu, kita jangan tercegat betul-betul depan muka pintu rumah si pesakit itu, jangan. Kalau nak berdiri, sama ada di belah kiri pintu atau sisi kanan pintu, ataupun kalau lorong tu dia cukup saiz pintu, kita kena membelakangi ataupun berlawan dengan pintu tadi, menghadap membelakangkan pintu, begitu ya. Sebab dikhawatiri kalau kita betul-betul tercegat depan muka pintu, bila tuan rumah buka saja daun pintu tu, mata kita terus nampak apa yang ada dekat dalam. Tak boleh ya. Barangkali tuan rumah belum bersedia, ataupun mungkin ada pesakit sedang berubat dan sebagainya, tersingkap aurat dan sebagainya, tak boleh. Itu bukan adabnya. Jadi adabnya tak boleh kita berdiri betul-betul, katalah ni muka pintu, kita betul-betul berdiri depan pintu, tak boleh. Kita kena di sisi kanan ataupun sisi kiri pintu, ataupun kita menoleh membelakangkan pintu, begitu. Subhanallah. Itu yang pertama. Yang kedua, mengetuk pintu dengan lembut ya. Kita bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi. Kita ketuk pintu dengan lembut, jangan
pintu secara, jangan ketuk pintu secara kasar ya. Mungkin ahli rumah tu akan terkejut. Orang yang sihat pun terkejut, apatah lagi yang memang penanggung kesakitan, mungkin lebih parah lagi ya. Jadi ketuk dengan lembut sahaja. Kalau bagi salam pun dengan intonasi yang lembut, bukan intonasi yang keras ya, seperti meninggikan suara dan sebagainya. Baik, yang ketiga, jangan menimbulkan kesamaran tentang dirinya seperti menjawab saya apabila ditanya oleh tuan rumah, siapa yang datang? Kita pun kata saya. Siapa yang datang? Saya. Siapa kat luar tu? Saya. Tak boleh ya. Kalau tuan rumah kata siapa yang datang atau siapa? Saya, Ustaz Sapuan datang nak ziarah. Macam tu ya. Kita kena tentukan nama kita ya, supaya tak berlaku kesangsian ataupun keraguan pada tuan rumah. Takut yang datang tu perompak ya, perompak, pencuri ya, orang jahat, gangster dan sebagainya ya. Baik, yang keempat, jangan menziarahinya pada waktu yang tidak sesuai, seperti ketika pesakit sedang makan ubat. Contoh, waktu tu kita tahu waktu tu pesakit sedang berubat, mungkin ada tukang urut datang sedang mengurut dia, ataupun barangkali tukang bekam datang sedang membekam si pesakit ya, ataupun barangkali doktor datang ke buat medical check up dan sebagainya. Jadi elakkan waktu-waktu yang sedemikian ya. Yang kelima, hendaklah memendekkan duduk bersama pesakit, yakni tidak berlama-lama ya. Jangan, orang tu dah lah demam, tak sihat, badan panas, kepala sakit ya. Kita pula saja duduk lama-lama, sembang panjang, jangan ya. Kecuali ada pengecualian. Kecuali kalau si pesakit itu yang minta supaya kita berlama-lama dengannya. Mungkin kita classmate ke, mungkin kita kawan rapat ke, atau macam mana. Maksudnya pesakit tu dia senang hati dengan kita. Bahkan kalau kita ada tu dia rasa lebih sihat, lebih bersemangat, dia rasa lebih kuat, Masya Allah. Itu dikecualikan. Tapi kalau pesakit tak minta untuk kita duduk lama-lama dengannya, untuk menemaninya, kena faham-faham je lah ya. 5 minit dah cukup. Paling lama pun 10 minit. Lepas tu faham-faham je lah ya. Ni sampai 3 kopi redik ya. 3 kopi redik dah dituang, kita dah minum dah habis, tuang lagi. Kita minum habis, tuang lagi. Pun tak faham-faham lagi. Jangan begitu ya. Subhanallah. Jadi kalau kita ziarahi orang sakit, jangan lama-lama ya. Lagi singkat, lagi pendek, lagi bagus ya. Sebab matlamat kita nak apa? Nak ucap, bahasa kita nak doakan dia, nak bagi support moral ya, dan sebagainya. Baik. Yang keenam, okey, apa lagi adab kita menziarahi pesakit menurut Imam Ibnu Hajar? Okey, yang keenam, menjaga pandangan mata. Jadi bila kita masuk ke dalam rumah orang yang sakit tadi, mata kita jangan melilau. Kena jaga pandangan mata ya, jangan melilau. Bukan saja orang sakit lah, hatta orang sihat sekalipun ya, kalau boleh kena jaga pandangan mata ya, Masya Allah. Sebab kalau mata kita melilau, dia akan merimaskan tuan rumah. Tuan rumah jadi rasa tak selesa. Barangkali rumahnya mungkin belum sempurna dikemas ya, atau mungkin ada pakaian bersepah, atau barangkali adalah sesuatu kan. Bila mata kita melilau sana sini semua kita tengok, tuan rumah jadi tak senang, tak selesa dengan kita. Jadi kena jaga adab ya. Apatah lagi kalau kita ziarahi orang sakit. Baik, yang ketujuh, jangan banyak bertanya. Ya Allah, jangan bertanya. Kau accident sebab apa? Kau tak nampak kenapa? Kau tak elak. Bila kau dah kena kenapa? Kau kenapa? Astaghfirullahalazim. Jangan banyak bertanya. Elakkan apa juga bentuk soalan. Walaupun soalan tu kita rasa nak soal, jangan soal. Nak tanya-tanya pada orang lain ya, Masya Allah. Jadi untuk orang sakit ni kita bagi kata-kata semangat, perangsang, doa ya, kata-kata pengharapan untuk dia sembuh ya. Kita pula nak jadi mata-mata gelap ya, nak jadi polis pula, banyak soal ya. Masya Allah. Okey. Kemudian yang ke-8, hendaklah menzahirkan perasaan simpati dan belas kasihan ya. Jadi kalau kita dengar kawan-kawan kita sakit, sekarang ni kan kita lebih kepada media sosial ya, FB-nya, WhatsApp dan sebagainya ya. Kita kata oh kesiannya. Bila dengar berita-berita tentang sahabat-sahabat kita tak sihat yang sakit, kita oh kesiannya ya. Mudah-mudahan Allah bagi kesembuhan ya, syafaqallahu lak. Kalau perempuan syafaqillah lak ya. Subhanallah.
kita kena lahirkan rasa simpati. Ya Allah, kesiannya. Ya Allah, sedih aku dengar. Ya Allah, kesiannya. Lahirkan rasa simpati. Bila kita lahirkan rasa simpati, jadi si pesakit tadi rasa ada orang yang ambil perhatian tentang dirinya. Dan dia akan merasa lebih kuat. Ya, Masya Allah. Ya. Walaupun kita lihat mata kasar seakan-akan macam tak ada harapan. Tapi jangan kita sebut ya perkara-perkara yang negatif di hadapan pesakit. Ya. Ungkapkan perkara-perkara yang positif, yang memberi dorongan semangat kepadanya, ya, lahirkan rasa simpati, kesian dan sebagainya. Baik. Yang kesembilan, hendaklah mengikhlaskan doa kepada pesakit. Jadi bila kita ziarah orang sakit, ikhlaskan hati kita untuk mendoakan kesembuhan dia, ya. Walaupun barangkali pesakit tu musuh kita. Di luar gelanggang dia musuh kita. Kita asyik bertelagah saja dengan dia. Tapi dia tetap saudara kita. Kena ingat, ya, akidah kita sama. Dia tetap saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah, ya. Sesungguhnya orang mukmin itu saudara, ya. Jadi bila kita ziarahi dia, kita kena ikhlaskan hati kita untuk mendoakan kesembuhan dia. Subhanallah, ya. Dan yang ke-10, apa lagi? Hendaklah memberi harapan sembuh kepadanya. Memberi harapan sembuh tu dengan ayat-ayat power kita lah. Kata-kata semangat, kata dorongan, perangsang, dan juga doa-doa, ya. Antara lain lagi, memberi nasihat supaya ia bersabar, kerana sabar mengundang pahala, dan mengingatkannya agar jangan kecewa dan putus asa, kerana ia mengundang dosa, ya. Ini dipetik daripada kitab Fathul Bari. Maksudnya bila jumpa orang sakit, di samping bagi kata-kata semangat, dorongan, harapan supaya dia kuat, supaya dia ni Masya Allah cepat sembuh, kita doakan, ya, ikhlaskan hati untuk doakan yang baik-baik. Syafaqallahu lak. Allah pun kita doa terus bagaimana doa Nabi ajar. Allahumma rabban nasi adzibil ba'sa isfi wa anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa la yughadiru saqama. Ataupun kita sebut Allahumma isfik, ya, Allahumma isfik, ataupun syafaqallah, ya, ataupun la ba'sa tahurun insyaallah. Banyak doa yang Nabi tunjukkan, Nabi ajarkan pada kita, boleh kita baca semuanya. Kemudian kita nasihatkan dia supaya bersabar, ya. Kita sabar, kita teguhkan hatinya, kita kata jangan kecewa, jangan putus asa, ini ujian daripada Allah, ya. Masya Allah. Allah sayang kita, Allah kasih kita, sebab itulah Allah uji kita, ya. Sebab Allah nak bagi pahala pada kita. Dalam masa sama Allah nak membersihkan kita daripada mungkin kesilapan kita di masa lalu dan sebagainya, ya. Subhanallah. Dan paling penting, kita minta supaya dia jangan ada rasa putus asa, putus harap kepada Allah, dan jangan ada sedikit pun perasaan kecewa. Masya Allah, ya. Ini antara 10 adab, ya, yang Imam Ibn Hajar rahimahullah menunjukkan kepada kita apabila kita menziarahi orang yang sakit, ya. Subhanallah. Jadi Ustaz kira setakat ni sajalah perkongsian Ustaz untuk malam ini, ya. Masya Allah. Sebelum tu tunggu sekejap, ya. Ustaz nak buat sikit iklan, ya, sekejap. Okey, subhanallah. Sebelum Ustaz tutup, ya, Ustaz nak perkenalkan. Okey, Ustaz ada keluarkan satu produk baru namanya Sapu One Terapi Go Shock, ya. Sapu One Terapi Go Shock. Ini terapi bidara campur limau purut, dan ada juga halia untuk melegakan sakit lutut, sengal-sengal sendi, bisa-bisa, kebas-kebas, pening kepala, masuk angin, ya, sakit pinggang, susah tidur malam, bayi menangis waktu malam, ataupun gangguan makhluk halus seperti orang yang kena sihir, ya, santau dan sebagainya. Masya Allah, sebab dia ada bidara dan juga limau purut. Jadi Sapu One, nama dia Sapu One. Sapu One tu sebenarnya nama Ustaz lah, Ustaz Safwan. Jadi nama produk Ustaz ni Sapu One, ya. Dia Sapu One yang pertama, yang utama. Sapu One. Terapi Go Shock. Sebab apa Go Shock? Sebab bila gosok tu rasa shock aja, tu Go Shock, ya. Sapu One Terapi Go Shock, ya. Dia bentuk roll up begini. Roll up begini, ya. Jadi satu saja. Dulu Ustaz pernah bawa kat surau tapi belum ada stiker. Ini dah ada stiker. Dah ada stiker, ada tulis khasiat-khasiat, harga dan seumpamanya, ya. Siapa berhajat, cuma RM20 saja sebutul, ya. Kemudian Ustaz juga sekarang tengah mengusahakan bisnes ini. Maklumlah musim-musim lockdown ni, jadi kita kena buat sesuatu lah. Antaranya Ustaz mempraktikkan sunnah Rasulullah, iaitu berniaga, ya.
Jadi nama antidot. Antidot ini subhanallah diformulasikan oleh Dr. Mahathir Abdullah. Fungsinya untuk menyeimbangi antara mental, physical, spiritual dan juga kerohanian. Bahan utama dalam antidot ini iaitulah durian Belanda ya, durian Belanda yang fungsinya sangat baik untuk melawan sel-sel kanser ya, durian Belanda ya. Satu buah yang sangat unik. Kalau kita pergi Belanda, cari seluruh pelosok negeri Belanda confirm tak jumpa. Dia ada kat Malaysia, ada kat Indonesia ya. Subhanallah. Baik. Jadi antidot ni Ustaz suka sebab dia meimbangi. Ustaz suka. Sebab apa? Dalam ni ada 10 bahan utama. 10 bahan utama dan daripada 10 bahan tadi 5 sifat sejuk, 5 sifat panas. Bila 5 panas campur 5 sejuk atau 5 sejuk campur 5 panas, jadinya seimbanglah. Jadi tak panas tak sejuk. Apa bahan yang sejuk? Yang pertama durian Belanda sejuk. Kemudian buah delima sejuk. Kemudian stevia sejuk, kemudian aloe vera sejuk, kemudian sarang burung walit sejuk. 5 sejuk. Yang sifat panas pula 5 juga. Pertama moringa aloe vera iaitu daun kelor atau kelor. Yang kedua apa lagi sifat panas? Buah tin panas. Yang ketiga apa lagi panas? Goji panas. Yang keempat kurma merah panas. Yang kelima madu asli panas. Jadi 5 sejuk campur 5 panas. Ya, 5 sejuk campur 5 panas. Jadi sama juga, tak sejuk tak panas. Maknanya dia pertengahan, dia seimbang. Bila dia seimbang, maka dia sesuai seawal usia janin. Maknanya seawal usia janin sampailah usia emas. Maknanya semua peringkat umur sesuai mengamalkannya. Daripada bayi sampai orang dah berusia emas. Sebab dia seimbang, dia tak panas tak sejuk. Itu yang Ustaz suka. Konsep produk antidot ni. Sebab dia ada konsep keseimbangan tadi. Dan kalau tuan-tuan nak buka kat YouTube, type saja testimoni antidot. Testimoni antidot. Jadi keluar beratus-ratus testimoni. Utamanya orang yang kanser, orang yang stroke, ya, orang yang kencing manis, orang yang sakit lutut, gout, ya, eczema dan sebagainya. Masya Allah. Semua dengan izin Allah. Bahkan yang Ustaz berminat lagi sebab dia dapat membantu orang-orang yang kena sihir dan holistik. Dan Ustaz dah mencubanya. Seorang akak tu, dia setiap hari bila menjelang waktu senja saja, dadanya mesti berdebar, badannya jadi seram sejuk. Setiap hari begitu. Tapi lepas mula dia makan antidot, hari pertama, hari kedua dia makan, menjelang senja dia tenang. Tak ada debaran di hati, tak ada seram-seram sejuk di badan. Masya Allah. Ya? Rupanya bila Ustaz kaji, dia ada bidara. Bidara ni, minta maaf, bidara pula. Dia ada apa? Moringa aloe vera. Moringa aloe vera ni pokok kelor dalam perubatan Islam dia memang baik untuk masalah untuk rawatan saka, santau, sihir. Guna daun kelor. Kalau kita tengok orang India, dia suka tanam depan rumahnya pokok kelor. Pokok moringa aloe vera tadilah. Kepercayaan mereka kata untuk halau hantu. Masya Allah. Tapi ada kebenaran tuan-tuan ya, dari segi saintifik ya. Dan satu lagi rupa-rupanya yang disebut sebagai kurma merah dalam antidot ni, kurma merah itu ialah bidara. Tahu tak kurma merah? Kurma merah ni merujuk kepada buah bidara yang macam apple tu. Buah bidara yang dikeringkan. Bila buah bidara itu dikeringkan, orang panggil dia kurma merah ataupun kurma Cina. Rupanya kurma Cina ataupun kurma merah itu ialah buah bidara. Masya Allah ya. Jadi bila dia ada kelor, dia ada bidara, sangat membantulah untuk orang yang kena sihir, kena saka, santau dan sebagainya. Itu semua ikhtiar dengan izin Allah Ta'ala. Jadi